dengarkanlah bunyi air yang mengalir. Biarkan lukaku pergi meninggalkan kita. Seandainya dapat kau merasakan melaranya hati ini saat kau ditinggal pergi, bagai ku rindukan bulan malam tidak lagi berteman menjalani hari-hari yang ke depan. Harus ku bersabar dengan segala derita. Hai, Assalamualaikum. Saya Munazira. Saya memegang watak Salina binti Khalid. Saya Izzu Islam, memegang watak sebagai Amir. Saya Fazlina Haji Ahmad Daud sebagai Khadijah. Assalamualaikum, saya Rashid Muhammad, memegang watak sebagai Khalid. Saya Izzati Abdullah, saya pegang watak sebagai Murni. Hai, saya Nafis Muaz, saya memegang watak sebagai Hisham. Hai, saya Emiza Aznan, saya memegang watak Syida. Saya Mio Muhammad, memegang watak sebagai Iqbal. Hai, saya Syazir Zaini, memegang watak sebagai Huda. Cakap je mak dia dah mati kalau dia dah besar nanti. Aku nak Amir dan Nina disatukan. Apa noise dia? Tak tahu. Ya Allah, mak jatuh mak. Aduh! Memang daripada bapa sampai ke anak, asyik ambil kesempatan di atas keluarga. Allah ni dah. Aku tengok main rumah sakit tu. Salah, Ina tak ada mak apa. Sebenarnya saya tak nak ambil dah watak berat sebab saya penat. Jadi saya lebihkan kepada komedi. Tetapi bila saya baca skrip ni, scene yang pertama, mata saya dah melekat. Saya teruskan scene yang kedua, saya jatuh hati. Tak boleh lari dah. Saya terpaksa juga ambil. Saya terpaksa akur. Tetapi saya ada masalah sikit di penghujung cerita. Saya tak boleh nak buat. Saya memang gagal untuk buat. Dan hasil kebijaksanaan dan juga kepakaran pengarah dan juga kita punya tim, kebimbangan saya itu dapat diselamatkan dengan sangat cantik. Apakah adegan itu, apakah scene itu? Kena tengoklah. Tak sabar abang. Dapat juga dapat rindu malam ni. Ya ke rindu? Bukankah abang lagi suka duduk berketiak? Salina ni dia seorang yang I think dia agak rebellious, tapi rebellious yang ada graf lah. Sebab dia membesar tanpa kasih sayang seorang ibu. Bagi saya dia agak adabnya tu tak seperti yang diimpikan oleh mak mentua lah. Dan that, dia sangat manja dengan ayah dia, agak nakal masa muda dan juga sabar, tapi sabar dia lain sikit. Dalam drama Rindu Kasih, apa yang ada pada Amir ni, dia seorang lelaki yang sebenarnya penyayang. Dia seorang lelaki yang setia. Lebih-lebih lagi, dia setia kepada kedua ibu bapa dia. Dan rasanya paling lebih kepada ibunya sebab dia anak yang menjadi harapan maknya. Sebab dia pun bekerja dekat kampung, dia suka duduk kat kampung. Jadi dia menjadi anak harapan lah kepada keluarga dia, lebih-lebih lagi kepada maknya. Okey, saya sebagai Khadijah, watak dia secara ringkas saya boleh cakap dia narsisis lah. Dan dia terlalu taksub dengan dendam dia hingga membawa kebenci. Jadi watak Khalid ni, ini dulu memang sepatutnya kahwinlah dengan Khadijah ni, tapi disebabkan dia dah jumpa orang lain. So memang Khadijah ni memang sampai sudah, sampai ke habis cerita. Memang dia dendam sangat dengan Khalid ni. Dan semasa membesarkan anak dia seorang ni, Salina ni, dia memang manja, memang dia tatang anak dia ni bagaikan minyak yang penuh. Masa dia membesarkan anak dia ni, dia lah mak, dia lah abah. Murni seorang yang ceria sebenarnya. Sahabat yang sangat-sangat pentingkan persahabatan dia. Ukhuwah tu dia memang pentingkan. Seorang anak yang sangat mendengar cakap mak dia. Apa yang mak dia cakap, dia ikut walaupun dia rasa benda tu dia perlu tegakkan benda tu. Murni banyak berkorban demi Salina. Even daripada kecil pun tak merasakan sayang seorang mak. Jadi dari segi kebahagiaan tu dia sanggup bagi pada Salina. Hisham seorang anak yatim piatu, kawan kepada Salina dan juga Murni. Dia menyimpan perasaan yang sangat dalam terhadap Salina, tapi dia cuba untuk redha dan lupakan
perasaan dia terhadap Salina. Watak saya ni di awal-awalnya adalah Kalisha. Selepas itu baru membawakan watak tu, itu bermulanya kisah saya sebagai Syida. Okey, watak Iqbal ni dia abang yang sulung kepada Huda dan juga Amir, dan mak kami adalah Halijah. Dan Huda pula dia sebenarnya anak bongsu kepada Halijah dan juga adik perempuan tunggal kepada Abang Amir dan juga Abang Iqbal. Iqbal ni dia abang yang bertanggungjawab kepada ahli keluarga dia. Cuma dia ni tak ambil pot sangatlah. Dia tahu perangai mak dia, jadi dia nasihatkan adik-adik dia more kepada sinis. Kalau macam Huda pula, dia sebab dia satu-satunya anak perempuan, jadi dia paling rapat dengan mak dia. Dan dia juga orang kata girl gang lah. Satu kepala, manja satu kepala. Lepas tu sebab dia ada banyak abang, jadi dia punya demanding tu kepada abang dia. Kalau dia tak dapat, dia bagi mak dia. Banyak benda yang dia nak tu dia akan dapat sebab dia anak manja. Dan dia satu-satunya princess dalam family tu. Yeah. Kak Lu macam mana dengan Abang Long? Abang kau dekat dalam. Cerita dia mula-mula happy-happy. Lepas tu dia semakin berat. Specialnya cerita ni adalah kerana tema dia tentang keluarga. Saya sangat lemah kalau cerita tentang keluarga. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan hati. Dia boleh relate dengan kebanyakan penonton. Dan Izu rasa tema cerita ni menarik sebab latar belakang kita, latar belakang kampung. Jetinya dengan sama. Channel sama. Finally. Episode pada Izu nak main untuk karakter ni dia sedap. Location kita memberi rasa pada kita yang ingin membawa karakter tu. Cerita ni kita 3 orang lah kawan kan. Jadi Murni dan juga Salina, kita orang kawan baik daripada kecil. Best lah kita cerita pasal friendship kat dalam tu, and then macam mana orang ni berkorban untuk orang ni dan orang ni pula berkorban pula untuk orang ni. Yang best drama ni, saya rasa setiap watak penting. Ya. Aku kan supervisor kat sini. Jadi semua staf di bawah jagaan aku adalah tanggungjawab aku. Sebab tu aku nak tahu. Sebagai seorang lelaki, you have to bijak untuk memilih dan memberi kasih sayang dan juga membahagikan ataupun mendahulukan ibu ataupun isteri. Ibu yang melahirkan, kita adalah syurga isteri. Kena bijak. Moral of the story, jangan nilai orang dengan penampilan dia. Dia punya touch, dia punya jalan cerita tu bagi sentuhan yang berbeza, kesan yang berbeza. Jadi ambillah yang baik-baik semua yang daripada kisah keluarga kami. Dan juga kalau orang cakap apa, kalau dah jodoh tu dah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah, memang di situlah tujuannya. So jangan menidakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Okay, bagi saya pula moral of the story, maaf itu dendam yang terindah. Jadi bila orang buat salah tu, maafkanlah. Nasihat saya pada ibu-ibu di luar sana, jangan menyalahgunakan kelebihan yang Allah dah berikan pada kita. Jangan senang lenang menggunakan syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Pada anak-anak, just to feed our ego. Pada ibu-ibu dekat luar sana tu, bila kita berkata-kata pada anak, setiap kata-kata kita adalah doa. Berkatalah dengan baik pada anak-anak, memberikan peluang pada anak-anak dan sentiasa bersangka baik dan bermaafan antara semua manusia di dalam dunia ini. Sebenarnya satu benda je yang saya nampak lah, yang di-highlight, dia sebenarnya adalah pasal hubungan. Cara kita menjaga hubungan kita antara manusia dan manusia yang lain. Banyak sebenarnya moral yang kita boleh dapat dalam cerita Rindu Kasih ni, sebab dia bukan dari segi ukhuwah persahabatan saja, tapi dari segi ukhuwah kekeluargaan. Boleh relate dengan penonton, betul tak? Betul. Cerita ni memang dekat dengan masyarakat. Sedar dalam tak sedar je, sebenarnya ada watak-watak ni ada dekat sekeliling kita ataupun dekat diri kita sendiri. Sebagai seorang isteri, walau bagaimana suami awak susah pun, dia diuji bagaimanapun, jangan sesekali kita tinggalkan suami, especially anak, untuk mengejar kebahagiaan yang kita sendiri pun tak tahu betul ke tidak ke kebahagiaan tu, tetapi disebabkan ketamakan. So, moral of the story kepada isteri, jika suami anda dilanda ujian daripada segi kewangan, daripada segi kesihatan, jangan abaikan suami, jangan abaikan anak anda. Kerana kifarah itu pasti tau. Kalau tanya Izu macam mana bekerjasama dengan Umi, tak ada masalah. Sebab kita, macam mana Umi senang kita nak bekerjasama dengan dia. Senang kita nak give and take, senang nak borak. Walaupun kadang-kadang kita tak expect,
apa yang akan keluar daripada dia. Sebab kita shoot, kita berlakon mengikut keadaan. Tapi mudah faham lah. Mbak Umi dia akan cakap, dia akan buat macam ni. Tapi mungkin akan pergi lebih dan mungkin akan pergi kurang mengikut situasi apa yang berlaku kita gitu. Itu yang membuatkan Izu suka dan juga sedap. Dia bermain emosi, berkongsi emosi bersama dengan Umi. Sebab tak terlalu plan. Kita berlakon ni kita tengok kita saling berkongsi energi kan. Sparring kita buat macam ni, kita akan respon macam ni. Sparring kita macam ni, itu yang dia jadi kadang-kadang lebih daripada kita sangkakan ataupun kurang daripada kita sangkakan. Saya rasa Izu ni seorang yang kreatif. Dia suka create instead of just dalam satu scene tu dia just duduk je bercakap. Izu dia seorang yang suka create supaya dia pergi sini atau buat something supaya dia tak nampak membosankan, dan I think itu specialty Izu lah. Dan saya sebagai seorang yang tak sangat suka bergerak, I think Izu compliment saya punya lakonan dalam sebuah scene. Itu jadi cantik lah. Dan bila dia bergerak, saya akan follow dia punya movement. So benda tu akan jadi cantik. Chemistry dengan semua pelakon ini macam. Sebab mereka memudahkan kerja kami. Everybody, termasuk teknikal, termasuk director, semua assistant director. Walaupun saya ni dah tua, tapi diorang tak anggap saya tua. Lepas kita tak sempat nak rasa tua pun. Kena rasa sentiasa muda. Tim ni kita orang macam family, family. Betul. Pada saya diorang memberi. Betul. So bila diorang memberi tu Rasa. kita rasa tu memang best. So kita pun tak ada rasa ada gap, ada halangan kat situ. So rasa sebagai Salina tu anak Khalid, dan Khalid ni abah pada Salina. Izzati Abdullah, bagi saya dia seorang pelakon yang sangat profesional, bijak, cerdik, pandai. Tak susah untuk saya bekerjasama dengan Izzati Abdullah because of saya baru lagi dalam industri lakonan ni. So semua kas-kas yang saya boleh katakan hebat lah. Macam Nafiz pula, masa jumpa dekat script reading hari tu, nampak dia asingkan diri dia lah daripada kita orang kan. Alamak, macam mana kita nak bagi chemistry ni kan. Tapi once kita masuk set masa hari pertama tu, terus macam, terus ngam tau. Terus macam, boleh dapat chemistry. Kalau dengan Arash Muhammad sebagai saya punya sparring, sebelum ni kita dah biasa. Tetapi dalam cerita ni kita tak jumpa, dan saya lebih banyak scene saya dengan anak saya Umi Nazira. Walaupun ini pertama kali kami digandingkan, tetapi alhamdulillah dia adalah seorang pelakon yang sangat jujur dalam lakonan, dan bila kejujuran itu saya dapat. Bila dia bagi, alhamdulillah kita dapat balas balik. Terima kasih kerana dia banyak support saya punya acting juga. Chemistry tak ada masalah bagi saya sebab di luar kita orang kawan, buddies. Jadi bila masuk set, selesa lah bekerja. Cuma bila bekerja dengan otai-otai macam Fazil Ahmad Daud, Abang Arash Muhammad, Miza Adnan, diorang ni kita ada gap yang kita hormat tinggi. So diorang ada level diorang. So kita seronok lah bekerja dengan diorang sebab diorang memang tak lokek dengan ilmu dan tak gerkut dengan ilmu. Saya sangat setuju benda tu ya. Sebabnya macam Shazia sangat baru, dan penerimaan dan juga kerjasama tunjuk ajar yang dibagi tu buatkan saya rasa semangat, rasa macam seronok je pergi set. Banyak benda baru yang saya belajar hari-hari. Satu pengalaman yang best lah. Secara keseluruhan lah Izu kongsi dengan Murni, dengan Iqbal, dengan Huda, dengan Mak, dengan ayahnya, semuanya ada rasa yang berbeza-beza dan sangat senang bekerja dan best sebab kita bukan bekerja hanya dekat dalam set saja, kita juga bekerja dekat luar set. Chemistry tu datang bukan saja daripada dalam set, kita dah build dan kita dah create daripada luar set. Benda tu lebih senang untuk kita bekerjasama dekat dalam set. Kita praktik dekat luar, kita apply kat dalam set. Walaupun scene tu terpaksa membenci, tapi tak adalah kita create daripada luar set tu kita dah tak suka. Kita body dekat luar, tapi dekat dalam ni kita boleh bawa watak tu dekat dalam ni dengan baik. Bukan saja pelakon sebenarnya, kru-kru, tim-tim, daripada pengarah sendiri, masing-masing beri input-input yang best untuk menjayakan sesebuah scene. Jadi tak adalah kita rasa macam kita bekerja seorang-seorang. Selain daripada input daripada director, ada juga input daripada kru-kru kita. Kita bergerak dari dalam set ni bukan ikut rasa kita sendiri. Kita tak shock sendirilah. Kita bekerjasama dengan semua yang ada kat dalam set. Macam Umi pula dengan chemistry dengan semua pelakon, alhamdulillah tak ada masalah. Sebab tapi Umi seorang pelakon yang saya memang kena create sikit keselesaan sebelum saya masuk set. Sebab kalau saya tidak create benda tu, dia akan nampak dekat muka saya. So macam dengan Kak Baby for instance, saya kena
kena buat scene-scene yang dia marah saya ke apa ke. Ada juga scene Umi yang terpaksa marah dia. So kena make sure that I trust her and she trust me. Bagi Umi, dalam sebuah lakonan, dalam sebuah scene, kena make sure you trust your sparring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. So konflik dia timbul bila dia berkenalan dengan Amir. Membesar sama dengan anak Halijah ni. Sebabnya suami pada Halijah ni, watak Zamani ni, dia ni kira kawan baik masa di kampung. Berkenalan pula dengan Amir, anak pada Halijah ni, dan memang mendapat tentangan hebat lah. Memang Halijah ni mati-mati memang tak bagi dia berdua kahwin. Tapi disebabkan wasiat ataupun amanat Zamani ni nakkan dia orang berdua ni dijodohkan, watak saya Khalid ni pun terpaksa aku. Walaupun saya tahu saya akan berdepan dengan macam-macam masalah dengan Halijah ni nanti. Takut korang berubah lepas korang kahwin. Adalah, sama je. Lah kau ni. Yang paling Izu rasa bagi impact sikit lah, masa tu scene yang Amir dia nampak satu insiden berlaku dalam rumah Khalid. Jadi buatkan dia jadi tak boleh kontrol diri dia dan terus menggila dekat situ. Pemain ramai dan masing-masing memberikan emosi yang tepat pada setiap karakter. Salah satu scene yang Umi rasa susah, scene yang saya terpaksa pegang parang dan attack saya punya keluarga. Dan keluarga itu melibatkan orang tua. Saya terpaksa bertindak kasar terhadap dia. But Alhamdulillah, saya punya sparring partner accepted it very well. Semua scene memainkan emosi yang berbolak-balik. Dia ada up and down. Dalam satu scene tu dia ada up and down punya emosi. Yang paling mencabar untuk Umi masa scene merelakan Salina dengan Amir nikah lah. So dia kena cover yang dia sebenarnya kecewa, hampa, tapi at the same time dia kena senyum. Happy untuk kawan dia. Saya ditendang, saya ditolak ke laut. Memang saya respect pengarah, dia tak perlu nak buat saya sampai macam jatuh ke laut. Cuma efek tu memang nampak. Dia orang angkat saya daripada gigi tangga air tu nampak. Dengan basah-basah saya letak. Memang scene tu saya memang dibawa letak atas lantai. Orang cakap lantai tu kalau orang tak biasa cakap kotor lah bawahannya. Tapi pada saya itu salah satu yang support kita punya acting. Benda tu fun. Terima kasih pada pengarah yang memberi kepercayaan pada saya untuk bawa watak. Memang saya enjoy sangat watak. Scene memang semua scene Halijah memang mencabar. Watak Halijah ni standby lah untuk dikecam. Ya betul. Dah standby dah pun. Director pun dah cakap dah akan dikecam. Pada saya scene mencabar adalah scene apabila Abah meninggal. Saya tak ada pengalaman macam tu, jadi saya tak boleh nak buat memory recall. Saya hanya boleh buat make believe saja. Jadi itulah cabaran yang sebenarnya lah. Sebab membayangkan ahli keluarga kita, terutama Abah atau Mak kita meninggal dunia. Scene kena halau. Abang Madi cakap scene kena halau sebab scene tu yang paling jelah dengan keadaan konflik yang dihadapi. Lepas tu dia pula rapat dengan mak dia kan. Jadi terpaksa berpisah dalam keadaan yang tak rela, tapi dia menyesal, tapi dia kena tengok. Pokoknya harus ditonton. Dan scene dalam penjara tu sebenarnya bukannya satu scene yang mudah. Sebab dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang sangat limited pergerakan kita. Tapi disebabkan tim kita ni adalah tim yang support each other. Jadi semuanya smooth. Masa aku nak berpisah dengan anak aku kan, memang aku sedih. Ini hari pertama di JT kita telah dihidangkan dengan ribut taufan. Ya. Itu yang paling best lah. Dan experience. Dalam ribut taufan pun kita shoot. Yes, betul. Kita shoot. So kalau drama ni keluar nanti, kalau you tengok scene tu, itu memang ribut betul. Itu memang ribut betul, bukan pakai bomba, bukan pakai efek apa, memang ribut betul. Dan itulah saya rasa director Pali ni memang diteruskan juga. Ya, diteruskan. So, dia capture the moment. Dan the best part, audio man pun tahu macam mana nak kawal supaya kita boleh pick up kita punya suara semua sekali. Teknikal, cameraman semua. Pada saya itu satu momen yang orang cakap best. Bukan senang nak dapat. So, jangan lupa saksikan kami dalam drama bersiri Rindu Kasih. Drama bersiri Rindu Kasih di slot Samarinda TV3. Di TV3. Akan datang di slot Samarinda TV3. Hanya di TV3. Katamu mainan semata, janji kita menjadi dua.